الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu ialah ada Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia dan tidak berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia di zat itu. Betul tak kita di situ? Kita di perbahasan sifat yang Ta'ala binafsi. Saya mengajar 4-5 tempat kitab yang sama, tapi saya tak tanda. Jadi semua tempat saya mengajar, saya tahu tak mana saya berhenti. Walaupun sebelum PKP ke, lepas PKP ke, setelah PKP ke, semua saya ingat. Alhamdulillah. Selalunya kitab hak beza pun kadang-kadang ustaz mengajar tu lupa kan. Kita tulis dengan pen, pensel berapa bulan tempat mana berhenti. Saya semua kitab yang sama, tapi saya tahu tak mana berhenti je. Memang kata muda nak apa, teratur tengok kan. Allahu Akbar. Sebenarnya ingatan ni dia boleh latih tak? Kita boleh latih ingatan kita boleh kuat. Itu sebab orang hafal Quran. Kalau kita fikir secara logik, orang nak hafal Quran ni masa yang lama. Tapi orang yang biasa latih, dia hafal Quran dalam masa 2 bulan dia habis 2 bulan tu juga. Makna sebulan 50 juzuk. Itu bukan benda yang mudah. Sebab Quran dia tahu dia ada syaddah, dia ada panjang pendek. Kita nak kena hafal kata itu benda. Kalau nombor sekadar biji saja, tak ada panjang pendek dah. Nombor panjang pendek dah, tak ada kan. Dia Quran banyak dia punya peraturan. Jadi orang boleh hafal panjang pendek dia, tak mana wakaf dia, tak mana dia boleh hafal. Itu maksud dia bukan sembarangan. Otak luar biasa Tuhan beri kepada kita. Cuma kita pandai guna atau tak pandai guna. Ada apa lain? Apa kat pohang jadi gimana, kau minah hang sakit apa tu ya. Situ. Kita disifat apa ni? Qiyamu Ta'ala bi nafsi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa makna Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri? Itu dia kata itu. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu ialah ada 2 makna. Pertama apa? Ada Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dia tak berhajat kepada yang menjadikannya. Kalau dia berhajat kepada yang menjadikan dia, kita tak panggil berdiri dengan sendiri. Dia berdiri dengan sesuatu yang lain. Nampak tak? Kita ni kita ada sendiri kita ni. Kita tak. Kita berdiri dengan sesuatu yang lain. Mana ada yang menjadikan kita. Maknanya kita tak ada sebab qiyamu binafsi, berdiri dia dengan sendiri. Kita qiyamu nabilah, berdiri dengan Allah. Ada pun Allah SWT, zat Allah Ta'ala diri Tuhan tu, dia berdiri dengan sendiri, yakni tak berhajat kepada yang menjadikannya. Kita bukan takat menjadikan kita berhajat. Kita berhajat pula kepada yang menyokong kita selalu. Maknanya kena bagi makan, kena bagi minum, support kita sepanjang kita hidup. Kalau berhenti support tu, makan minum tu, kita akan mati. Maknanya memang tak berdiri dengan sendiri, selalu berhajat. Kita berhajat kepada siapa? Berhajat kepada Allah Ta'ala. Walaupun zahir di tengah manusia, dia bagi makan kita, dia bagi minum, itu ada dalam perantaraan. Hakikatnya yang bagi makan minum itu ialah setiap waktu kita berhajat kepada Allah. Sebab tu orang yang rasa kaya daripada Tuhan, itu orang bodoh. Orang bodoh dia yang rasa dia berdiri dengan sendirinya. Orang yang cerdik selalu dia rasa dia selalu bergantung kepada Tuhan. Di tiap waktu
Nafas tentu ada kalau Tuhan bagi stok je matilah kita. Masa supply nafas ni tiap tu tidur ke bangun ke, hatta kita tengah buat taat, hatta kita tengah buat maksiat, hatta kita tengah ingat kepada Allah, hatta kita lupa kepada Allah, dia selalu bagi. Kalau dia bagi kepada kita hanya sebab kita taat, pagi kita mati lama lah. Sebab ada waktu kita buat maksiat, ada waktu kita lupa kepada Allah, ada. Tapi dia tak berhenti dengan sebab tu. Dia bagi lagi walaupun buat maksiat orang tak ada bagi. Makna kata kita ni kalau betul-betul merenung diri kita sangat berhajat kepada Allah. Di tiap waktu kita berhajat kepada Allah. Sebab qiyamuna billah, berdiri kami dengan Allah. Berbeza dengan Allah Ta'ala, dia qiyamu ta'ala, berdiri dengan sendirinya. Itu makna pertama tu. Kemudian dan itu makna kedua. Makna kedua pula, dan tidak berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia di zat itu. Dan dia pula makna kedua yang kata berdiri sendiri, dia tak perlu menumpang satu. Pasal apa? Pasal dia zat. Kalau yang menumpang satu ni kita panggil sifat. Sifat kena menumpang satu, menumpang di zat. Kalau kita sifat kita menumpang di zat kita, sifat kita banyak arah, zat kita panggil jirim, maka arah kena tumpang di jirim. Kalau sifat Tuhan menumpang di zat Tuhan. Tetapi Allah Ta'ala ni diri dia tu zat, maka dia tak perlu menumpang lagi. Itu makna kedua yang kata qiyamu ta'ala. Sebab kita bagi definisi dah apa makna zat, maqama bi nafsi, apa yang berdiri dengan sendiri. Apa makna sifat, maqama bi ghairi, barang yang berdiri dengan yang lain. Sifat kena berdiri dengan benda lain, dia tak duduk sendiri. Dia kata Pak Ma mati, pemurah dia takkan boleh terbang ke mana. Mati sekali dengan dia, badut kat dia. Ada Pak Ma mati, sifat pemurah dia terawal-awal duduk kat kumbuk. Pasal apa nak ambil pemurah Pak Ma main duduk kampung. Ya. Dia mati sekali sifat dia, sebab sifat tu menumpang di Rahman tu. Sifat tu dia diri sendiri. Maka Allah Ta'ala tu pertama dia tak bahajak pada makhluk, dia tak bahajak pada apa-apa penciptaan. Yang kedua dia tak menumpang kerana dia zat. Zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Situ. Lepas tu dia urai lagi, dia ada apa? Kalau begitu, bolehlah kita terjemah pada cakapan Melayu dengan kata ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri, atau ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri. Sendiri-sendiri tu dah tak bahajak lah. Tu cara cakapan Melayu, bukan Melayu kita ni, Melayu tani. Kita ni orang tani. Kalau dengar-dengar, apa dia ni orang bila tak cakap lagu tu, mana orang Lagawi cakap lagu tu. Tok kita kan orang Lagawi, tok ni orang Patani, Darussalam. Patani ni ulama banyak dah sampai hari ni, tok ulama. Kalau tetapi petani, petani lah khusus. Tani haknya dari tapi petani punya ramai sampai hari ni. Darussalam, bumi ulama, dia sebut Darul Ulama, tempat ulama banyak. Kau dah tahu, umur 20 buka pondok alim sana. Oh sana 20, umur 20 kita nampak muda ni, buka pondok lah. Bila masuk buka pondok, dia tak macam mengajak kitab macam saya ni, bodoh-bodoh saya ni. Bila buka pondok, maknanya dia boleh mengajak semua bidang agama. Dia boleh mengajar hadis, dia boleh mengajar fiqh, dia boleh mengajar tafsir, dia boleh mengajar tauhid, tasawuf, dia boleh mengajar habis. Mantik, makulat, apa ni? Allahumma salli ala Muhammad, nahu, sarah, balagha, badi', dia belajar habis. Arut, dia belajar habis. Lebih kurang 14 bidang dia belajar. Seorang tok guru. Orang mana universiti Malaysia, seorang tok guru boleh mengajar 14 bidang ilmu. Seorang-seorang dia. Kalau universiti, seorang bicara satu bidang. Tapi seorang tu orang tok guru boleh ajar 14 bidang, dan tok guru tu umur 20. Buka pondok dah. Alim sana. Pasal apa? Pasal di sana sistem pembelajaran yang berkitab. Sebab tu ada alim. Kita pula tanah Malaysia ni, banyak ceramah kita ceramah kosong, tak ada kitab. Sebab tu orang tak meningkat ilmu dia, sekadar tahu sikit-sikit tambahan dan gelap. Gelap banyak pada tahu. Ustaz tahu. Aku syok. Dia ceramah daripada awal dia sudah lawak. Kami tak tidur. Tu dapat apa? Tak dapat apa. Sama dengan tidak gitu kan. Mana Allah Rahmat. Di sana pantang kalau ceramah, kalau tak berkitab orang tak mengaji. Ustaz kalau ceramah tak ada kitab orang tak mengaji. Sebab dia pun nak kitab, mengaji khatam kitab sampai punya ilmu. Dia pun bukan nak dengar lawak. Lawak tu selingan. Kalau tak lawak masalah dulu. Ustaz pun buka lutut dia pun buka lutut. Duduk kalau itu. Masalah dengar. Cuma abang di sana kenapa budaya ilmu kuat? Kerana mereka mengaji apa? Berkitab. Sebab tuan kalau nak mengaji apa? Memastikan guru yang nak mengajar itu berkitab. Sebab kalau tak berkitab, kita boleh cakap apa saja kita nak cakap.
Tapi kalau kita orang boleh tengok betul tak betul dia cakap. Itu sebab dia. Kalau kita nak kena goreng dulu, goreng ni betul tak kita? Muhung mesti apa? Sama naik ya. Dengan kapah ada goreng cakap-cakap tu. Nampak tak? Kalau ada kapah dia macam mana dia kapah balik apa. Kapah dia tidak lah dia goreng kacang tu saja, dia tak goreng lain lah. Cuma nak cerita, ingat tuan-tuan saya pesan untuk diri saya sendiri. Kalau mengaji pastikan berkitab supaya kita belajar itu ada peraturan dia, ada sanad dia, ada dia punya garisan dia apa kita mengaji. Lepas tu pula hati pertama. Yang kedua, bila sebut mengaji berkitab pula, pastikan kita belajar fardu ain terlebih dahulu. Jangan langkau pergi ke fardu kifayah. Ambil dulu fardu ain. Apa fardu ain? 3 ilmu dia sebut dalam itu. Pertama tauhid, ni sifat 20. Pastikan tauhid sifat 20. Jangan buat tauhid 3. Ni saya sebut individu. Dan kitab itu sanad dari Ahli Sunnah Jamaah. Nak tahu je kalau tauhid sifat Ahli Sunnah Jamaah sifat 20. Kalau tauhid 3 tu bukan tu tauhid Wahabi kalau tauhid 3 ni. Kalau dia bahas bukan sifat 20 tauhid, itu bukan Ahli Sunnah Jamaah. Nak cakap tu ya. Ahli Sunnah Jamaah tauhid dia sifat 20. Dulu buku teks dulu. Zaman dulu kalau buku teks dalam bab akidah, dalam bahagian akidah dalam buku teks Merdeka Islam sifat 20. Lah ni buku teks dah ganti tauhid 3. Budak-budak mana semua mengaji tauhid 3. Selewak apa dah. Kalau kita tak mengaji sifat 20, tak bawa anak kita mengaji sifat 20, pakai bungkus yang buku teks dulu. Tauhid 3 tu tauhid Wahabi tu. Oh tu. Lah ni dia tengah mesyuarat nak buat macam nak ganti balik silibus. Sebab dalam pendidikan pun banyak orang yang pegang jawatan dalam JAKIM lah apalah berakidah Wahabi. Jadi nak buat pergi sekat. Ni sahabat terang. Jadi apa sebab akidah yang kita masuk habis. Dia bukan tahu apa mengaji. Ustaz pula hak mengajar tu ustaz tak mengaji sifat 20. Dia ajak dalam konteks aje lah. Nah, tu hati-hati no. Dah masuk lah dalam sistem pendidikan di surau di masjid banyak dah yang bukan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Saya ulang lagi, kalau tauhid tanda Ahli Sunnah wal Jamaah sifat 20 itu Ahli Sunnah wal Jamaah sepakat dah. Sepakat dah, bukan kata khilaf, sepakat dah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Wal muradu bihi Allahumma salli alaihi dan dikendaki dengan maksud Ahli Sunnah wal Jamaah tu muttafaq, telah sepakat ialah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah tu mazhab Ahli Sunnah Jamaah. Apa maksud Asy'ariyah Maturidiyah? Senang cerita, sifat 20. Itulah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Lain dari itu bukan dia. Kemudian fiqh tu ilmu fardu ain kita kena mengaji dua. Itulah bab hukum akam tu, puasa batal, macam mana asal, macam mana syarat, ambil wuduk berbagai. Yang ketiga tasawuf. Ilmu hati, bersih hati, buang sifat-sifat tak elok. Itu pun Ahli Sunnah wal Jamaah. Antara ciri-ciri Wahabi, dia tak ajar tasawuf. Tasawuf dia tak terima. Dia tak terima tasawuf. Tasawuf ni bukan daripada Islam. Nabi tak ajar mana kata bid'ah. Atau macam ya elok. Saya dengan Islam dia ke Wahabi. Dia nak kata dia Wahabi mah. Allah. Ini tak ada pulang berbuta. Sudah. Tu saya sebut sikit nak sebab baru ni saya dapat maklumat pasal Masjid Nabawi tu saya risau Ustaz Isyak. Tuan bagus sebab dia tahu muslimat ni kuat mengaji. Tapi ingat jangan asal ada orang mengajar IP tu pun. Dia tengoklah aliran apa dia bawa. Kerana dia ajak kitab tak betul. Banyak kitab Wahabi yang dia ajak ni. Antara dia Aqidatul Muslimin itu Wahabi punya kitab. Dia diajak dengan kahwin. Dia masjid kita ingat dia lupa itu. Dia terkejut ingat. Apa dia lagi nama kitab saya lupa lah dia ajak Wahabi. Tu semua kitab-kitab bukan aliran Jamaah. Orang perempuan ni rajin mengaji. Orang lelaki dia tak resah. Besar sisa pedawai dia tak mengaji apa. Bukan abang dia banyak rajin mengaji. Dia sebut umum dia kan. Banyak rajin mengaji, masya-Allah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Orang perempuan ni rajin mengaji, masuk mengaji. Ustaz tu dah ajak-ajak pergi akidah. Sebab orang perempuan ni dia pantas orang ajak. Orang ajak Nabi, baguslah. Tapi tengok sama anak mengaji tu. Nabi kata Imam Ibn Sina kata inna hadza ilma dinun falyanzur amman ta'khudhu dinakum. Ilmu yang kamu belajar ilmu agama ni ini menentukan agama kamu. Hendaklah kamu tengok daripada siapa kamu ambil agama kamu. Kalau kamu ambil agama kamu daripada orang salah, rosaklah agama kamu. Perhatilah dengan siapa kamu belajar. Itu penting. Kalau kita belajar daripada guru yang tak ada akhlak, kita tak ada akhlak Allah. Dia maki orang apa macam. Ngajak daripada awal yang sudah maki orang. Ana kat maki orang ni.
Dia tu bodoh, ni bodoh. Saya daripada awal tak guru tu ajak maki orang. Kalau guru tu ajak ikut Rasulullah, berakhlak dengan akhlak Rasulullah, bagi akidah betul, kita akan berpanggil dengan panggil guru. Sebab manusia ni dia mencontohi guru dia, tak payah. Harah tak tunjuk contoh buruk lah. Tak maki macam-macam dari tu. Itu melawak kan. Ada tu. Kamu balik. Kalau begitu, bolehlah kita terjemah pada cakapan Melayu dengan kata ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri, atau ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri. Dan makna cara-cara diri pada bahasa Melayu itu, apa makna dia? Tidak berkendak dan tidak berhajat. Sendiri-sendiri dia. Kalau kita sebut apa? Berdikar. Berdikar itu kan dia punya singkatan daripada berdiri di atas kaki sendiri. Mana tak berhajat lah, dia faham ada kaki pula. Baru nanti yang muka lapar. Ada viral baru ni ceramah daripada Indonesia, Ustaz Indonesia. Saya kena sebut, saya sebut ni bukan, saya tak sebut kalau saya sebut satu benda tentang ustaz mana-mana, saya tak sebut individu nama ustaz tu, saya sebut akidah yang dibawa. Sebab benda salah kena dibetulkan. Kalau kita pegang raya, dia kata apa, tuan-tuan Ibnu Umar, saya tak tahu riwayat ni daripada mana. Bagaimana saya nak tengok Allah Ta'ala senyum kepada saya? Ceramah tu viral. Kalau saya nak tengok Allah Ta'ala senyum kepada saya, tengoklah. Sebab saya tak nampak Tuhan. Nabi kata tengoklah muka ayah ibumu ketika yang kau berbuat kebajikan kepada mereka. Jika ibu ayahmu senyum kepada engkau, itulah tandanya Allah Ta'ala tengah senyum kepada engkau. Bungkui. Ada ke orang sebut begitu? Wallahu'alam. Mungkin ada, tapi dengan bahasa Malaysia. Masalah dia orang terjemah dengan makna literal. Tuhan senyum sungguh. Bila mak ayah senyum, Tuhan pun senyum sekali. Kita akan bayar Tuhan ada mulut, senyum. Mengapa kan senyum hidung? Dia senyum hidung. Macam mana lagi kembang sikit ke mana? Kalau hidung pun makhluk lagi. Betul hidung, senyum mata. Mata pun makhluk lagi. Mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Tuhan. Tuhan sebut dalam Quran, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah daripada barang yang disifatkan oleh manusia. Mana tak disifatkan Tuhan, tak nak nampak. Hanya dia mensifatkan diri dia. Bila dia habaq laisa kamitslihi syai', dia tak serupa makhluk, maknanya tak serupa makhluk. Selesai kali. Habis itu kalau betul ada hadis itu hadis majazi ataupun hadis mutasyabbih. Sama. Makna dia Tuhan redha. Bila mak ayah redha, Tuhan redha bukan senyum. Dia tak payah senyum. Senyum pada aku. Habis tu hamba apa? Aku senyum balik. Buat. Senyum belah mana? Senyum belah mana? Aku senyum ke atas. Tahu dia. Tahu dah, tidak apa. Lari lebih. Ingatlah, kita mengaji lepas lah sifat tu. Jangan buat cerai, bawa hati apa sifat tu. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat makhluk. Tak macam makhluk, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan, di depan, di belakang, dalam, luar. Tidak ada bagi zat Allah. Bukan kecil, bukan besar, bukan tinggi, bukan rendah, bukan panjang, bukan pendek, bukan hitam, bukan putih. Bukan, sebab semua tu sifat yang dicipta oleh Tuhan. Dan Tuhan tak serupa dengan ciptaan dia. Tu akidah tu juga elok. Tuan-tuan di sini kalau boleh jaga, kena sejak sepuh hati yang mengajak. Boleh pegang tak apa. Kita mengajak kan, kita nak ni sini kan ada SPM boleh kan. Kawan tu boleh pegang akidah dia mati, tak ada akidah elok. Bagi kita satu kejayaan besar. Orang tak pengaruh dengan Wahabi pun alhamdulillah. Bapa Saleh dulu bermati-matian sampai hujung umur tu mengajak ni. Sampai tak larat nak pergi ke surau ni, rumah dia gitu surau tu. Saya buat misal tu surau tu. Tak larat kan. Dia duduk atas bangku kursi malah dia tak larat, kaki dia teruk rangkan, tulang belakang dia patah. Dua tulang belakang dia sebab jatuh tangga. Dia duduk atas kursi dia, orang pasang mic kan, jemaah dalam surau. Saya ngajak juga. Sampai orang kata, guru tak payahlah tak larat. Dia kata, aku tak mau berhenti ngajak. Aku nak mati lah kadang ngajak. Sebab nak tolong umat Rasulullah. Kesian dia akidah dia berosok. Ngajak datang guru tu. Dah suruh seluk dan kata Tuan Musa lagi apa semua baca. Dia 3 balik tak larat. Baca juga. Sebab nak bertinung. Kesian kat umat. Matilah kadang. Nanti mereka jadi selera dengan orang kita. Tu guru kita tuan. Perjuangan dia bukan main-main. Ngajak dia mati. Padahal duk pondok kan ada bayaran. Tok guru ngajak di pondok kan ada bayaran. Orang sedekah-sedekah ikhlas ada lagi rezeki kan. Atau kumpulan tabung masjid. Itu bukan guna kata guru. Itu memang untuk bayar bil masjid, bil surau apa di pondok kan. Tak ada guna untuk kumpul langsung. Tak pakai langsung. Sekupang tak pakai. Lillahi ta'ala dia ngajak. Nak pergi orang kedai Tuhan. Tu.
dengan para ulama kita. Kalau kita tak ambil buah daripada tinggal ni, jadi macam sia-sia dia orang ngajak. Penat dia orang ngajak orang tak ambil ilmu dia. Sayang. Tu. Itulah yang dinamakan dia sifat qiyamu bi nafsi. Berdiri diri sendiri, maknanya Tuhan tak berhajat kepada makhluk. Contoh ingat tak saya sebut itu? Sifat Tuhan ni secara umum dua. Tuhan ni mana? Tuhan bahasa Arab dia berilah. Ni kalau orang mengindah ni tahu ni pasti berbaring domok. Pasti patah ilaha ka ilahi ka ilahu ka tu yang mana tu? Nak tak baring kena sebab kah jaja tu. Kalau sebut dalam kalimah tauhid dia sebut la ilaha ka la ilahu. La ilaha kan? Tadi baring hu. Pasti apa tadi ha ni hu pula. Ha hu pula. Ada tempat tu. Tak. Ni Tuhan bahasa Arab panggil ilah. Dia sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Baik, Tuhan ni makna dia apa? Saya bagi terjemahan umum itu maksudnya sesuatu yang ditumpu dan dituju Tuhan. Makna kata kalau dia tumpu kat benda terlampau sangat, dia lah dipanggil Tuhan. Walaupun mulut kita tak mention dia kira di hati. Misalnya saya tumpu pada sebiji kereta, aku memang target kereta tu. Hidup aku memang dekat kereta tu. Kereta tu pagi, siang, malam, bertidur, mimpi kereta tu. Baru tak beli lagi. Tak beli dah. Dia nak tumpu kepada benda tu. Itulah Tuhan dia. Sesuatu yang dituju dan ditumpu. Tetapi kalau dia jadikan benda tu perantaraan sahaja, hak ni bukan segala-galanya hidup. Dalam hidupku adalah Allah. Tu Tuhan dia Allah. Mana? Siapa-siapa yang berhenti di makhluk, dia akan bertuhan makhluk. Kalau dia jadi perantaraan, dia berhenti di Tuhan, di Allah, Allah lah jadi Tuhan. Sesuatu yang dituju dan ditumpu. Ingat. Baik. Tetapi Tuhan ni tuan-tuan kalau belajar, Tuhan ni dia bukan bahasa kita, bukan bahasa Melayu saja, dia bahasa Sanskrit. Dia ambil buku dalam bahasa Melayu. Tu maksud dia satu ataupun tunggal. Han maksud dia sembahan. Tuhan maksud dia sembahan yang satu, sembahan yang tunggal. Tiada lain daripada dia. Itu bukan Tuhan. Ini saya terjemahkan skrip ni. Tok buku mana mereka apa macam ni? Puji dia dari bodoh. Lawak tak gelap. Saya di sini yang saya boleh melawak gila-gila gitu. Tempat lain tak boleh. Sebab di sini saya cerita pun ada respon. Ada tempat saya mengajar, saya buat lawak pun muka lagu tu. Saya cerita seram pun muka lagu tu. Saya dikeram lah. Apa buat ni saya? Dia bila mengaji, tak ada respon. Tok Guru tak seronok mengajar. Tapi respon pada-pada lah. Melebih dari Tok Guru pun macam ada. Tok Guru balas, patah dia balas, dia patah balik. Lah kali Tok Guru turun semua dia ceramah. Hak tu teruk sangat. Hak ni dia bagus. Kita buat lawak dia gila. Cerita sedih dia sedih. Dia takut dia pun takut. Apa benda tu lah. Sungguh. Saya Nasri ya guru saya. Ni saya Nasri kita mungkin kenal kan, tengok dalam YouTube apa yang banyak salawat dia cakap sikit salawat. Ada salah seorang daripada guru saya. Dia kena cakap kan Tuhan, Allahumma salli ala Muhammad. Kita kena selalu ingat pada Allah, Allahumma salli. Itu salah seorang daripada guru saya. Dia kata kalau kita tak bagi guru suka mengajar kita, bila guru mengajar tunjuk respon. Kalau dia cerita apa, di sini dia tak ajak lah, ni jadi dia. Dia jantar. Kalau dia mengajar apa-apa, benda yang kita tak pernah tahu, bila kita berdapatan kita pun ni anggur dok, geleng dok. Kita buat lawak ni, kita keluar seorang. Kita ha tengok semua. Kita pun senyap pun. Lepas tu cerita seram pun tak ada orang seram dulu. Kita ni faham ke tak faham? Tak syok macam tu tuan-tuan. Menurut tu. Ada. Tuhan kata satu sembahan. Jadi secara umumnya dalam tauhid yang kita sebut 20 tu, sifat 20 tu huraian halus. Dia ada dua sifat utama yang ada Tuhan tu. Dapat dua tu lah pecah jadi 20. Apa dia? Satu yang sebut dalam itu
Bila sebut Tuhan, syarat dia mesti ada sifat istighna. Satu lagi dia ada sifat iftiqar. Kalau dia istighna makna dia terkaya. Iftiqar maksudnya berhajat padanya. Itu syarat Tuhan. Kalau tak hidup, yang ni bukan Tuhan. Untuk nak faham Tuhan tu, baik, bila sebut Tuhan, dia ada dua sifat wajib. Kalau ada Tuhan, mesti dua sifat ni. Kalau tak ada dua sifat ni, bukan Tuhan. Terjemah ataupun definisi tu. Pertama, istighna. Istighna maksudnya terkaya. Apa dia? Dia terkaya daripada semua ciptaan dia. Dia tak perlu. Dia buat, tapi dia tak perlu. Kalau dia perlu pada mana-mana makhluk dia, walau sekecil-kecil benda, luputlah ketuhanan dia. Sebab dia dah tak kaya dah. Dia dah berhajat pada makhluk. Tu. Yang kedua, iftiqar. Iftiqar maksudnya berhajat semua ciptaan kepada dia. Kalau tiba-tiba ada makhluk, contoh kita kata satu orang semut tapi dia cakap dia. Satu orang manusia ada seekor semut, tiba-tiba dia tak perlu kepada Tuhan. Dia boleh atur diri sendiri. Maka dia tak berhajat kepada Tuhan dah. Luputlah ketuhanan Tuhan. Hilanglah Tuhan. Sebab syarat Tuhan semua, tak ada satu benda pun kecuali semua berhajat kepada dia. Nampak tak? Maknanya inilah bila kita faham ni, sebab itulah Tuhan wajib bersifatnya qiyamu ta'ala diri sendiri. Mana? Tu dia tak berhajat pada hal lain. Hak iftiqar tu, kalau dia berhajat pada hal lain, hilanglah iftiqar dia. Bila hilang iftiqar dia bukan lagi tu syarat dia. Nampak tak? Ni misal orang ni ramai salah faham. Allah Ta'ala dia buat iblis. Iblis sedahaka. Mesti kena huraikan. Iblis sedahaka tak? Maaf tak? Sampai disebut kalau rakyat tak ada tempat yang tak guna untuk sujud semua tempat. Akhirnya dahaka pada Allah. Adakah iblis ni berlawan dengan Allah? Makna kata iblis ada satu kuasa sendiri sedang berlawan dengan Tuhan. Kalau kita pegang itu, batallah akidah kita. Iblis tu bawah tampaknya. Hatta dia kalau dia menentang Tuhan pun, dia disapuk oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Dia nak hidup, kenapa bagi hidup? Kalau Tuhan mencabut nyawa dia, matilah dia. Dia hidup dengan izin Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hidup? Kerana ujian bagi manusia. Tapi tak ada istilah iblis berlawan dengan Tuhan. Tak boleh. Sebab dia di bawah takluk Tuhan lawan. Mana pernah bawah takluk kita? Supaya kita kontrol, nak lawan dengan kita. Loh, ke mana kita yang kontrol dia? Ada kata nak melanggar dengan sendiri, kita kontrol dia. Buang bateri ni ha. Marah macam kita. Tuhan. Begitu. Tak boleh. Dia mesti di bawah takluk kita. Dia gerak ke kiri, kanan, laju cepat ke belakang apa? Semua di bawah kita. Maknanya iblis di bawah kehendak Tuhan. Tak ada istilah ni. Sebab apa? Dia pun senang pada makhluk. Bila sebut makhluk, dia berhajat kepada Tuhan. Sebab itulah bila dia nak sesatkan dia kata apa? Dia minta izin. Wahai Tuhanku, anzirni, beri tangguh kepadaku. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Kenapa dia minta izin? Sebab dia tahu kata dia tak mampu. Maka Tuhan izinkan dia. Maka sebenarnya Tuhan bagi izin kepada iblis kerana ujian kepada kita. Dia tahu dah siapa yang nak disesatkan oleh iblis, siapa yang akan ikut iblis. Dia tahu habis dah. Cuma jalan cerita lah begitu. Kita pun hari ni jadi beri ilmu, tahu atau tidak. Tapi ada bangsa yang ikut tak? Tak payah. Dia tahu ikut tak? Seorang ni boleh ikut iblis tak? Dia ikut kan. Tu habis itu. Jadi semula saya ulang, Tuhan itu sifat dia istighna, dia terkaya daripada makhluk.
Yang kedua, istiqam seluruh makhluk berhajat pada dia. Maka bila berhimpun dua sifat ni baru panggil Tuhan. Maka sebab itulah ulama kita pun dah setengah pada sifat Tuhan. Qiyamu ta'ala bi nafsi. Dia berdiri dengan sendiri. Kalau dia tak berdiri dengan sendiri, dia bukan lagi itu. Baiklah. Itulah yang dinamakan dia sifat qiyamu bi nafsi. Bukanlah dikendaki dengan berdiri dengan sendiri. Itu mulanya duduk kemudian berdiri, maka itu mustahil Allah Ta'ala. Bukan maksud dia duduk, bukan maksud duduk berbangkit berdiri pula. Kita kan? Kita mula-mula duduk, lagi makin berdiri. Bila Ustaz? Lama lagi nak berdiri, lama lagi. Okey, dia lagi kan. Dia tanya bila nak berdiri dah tu. Baru pukul orang baru kan. Ada nak berdiri ya. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ni orang dah tak salah. Tuan-tuan tak jumpa orang etis tak baik. Kalau jumpa orang etis tahulah. Kita wanita ni tak penting. Tak jumpa orang etis tahu orang etis. Orang mulhid, orang yang tak beriman dengan Tuhan. Dia katakan alam diri dengan sendirinya. Tak jumpa apa, kalau jumpa baru dia tahu. Betapa penting motor dia tak ada nak jawab. Dia kata, saya tak percaya Tuhan ada. Dia kata, apa saya tak percaya Tuhan ada? Semua jadi dengan sendirinya. Sampai masa jadi sendiri. Jadi pokok, jadi tumbuh, manusia jadi sendiri. Tak ada Tuhan buat. Mana boleh? Tiap-tiap benda mesti ada Tuhan buat. Dia kata kat tengok. Tu orang tak lidah gitu. Dia jawab dekat tu ya. Orang tu kata, Tuhan siapa buat? Tuhan siapa buat? Dia kata tengok, Tuhan sendiri. Kalau Tuhan boleh dia sendiri, kenapa alam dia sendiri? Apa ambil masalah dia? Oh, tak Tuhan boleh dia sendiri pula. Hak lain tak ada sendiri. Dia buat begitu. Kita buat itulah penting ni sebab 20. Baru dia tahu kalau tak jawab dia pun kita ada pelan kita barang-barang. Dia menung 7 malam. Kan dia betul tak kawan tu kata. Betul Tuhan tu kata, kawan tu kata batal lah akidah. Sebab akidah ni syarat nak kumpul bukan tolak tu taraduk, ragu-ragu tu dah masuklah kafir. Ragu-ragu. Betul lah. Tu kafir. Dia bukan nanti masuk tu. Buat semayang, kita belajar dah hukum fiqh bab semayang. Antara perkara batas semayang ialah kita ragu-ragu sama ada nak terus semayang atau tidak. Tu batal dah. Tengah semayang, orang bagi salam. Assalamualaikum. Nak berhenti ke tak? Batal semayang. Sebab kita dah ragu-ragu antara nak meneruskan atau tidak. Dah batal niat dah. Dia ragu. Kalau kata Assalamualaikum, tak? Semayang tu. Nanti dia lah. Mulut batal juga lah. Kan? Semayang tu. Apa? Kalau dah ragu-ragu. Pasal lu buat kencing. Berhenti ke tak? Kalau berhenti nak kena ambil yang lain. Terus batal. Sebab dia ragu-ragu. Kita dia ragu-ragu. Tu bak. Tak apalah baca semayang. Ni batal akhir. Tak boleh ragu-ragu tu. Tu. Maka Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dengan kita, kalau macam tu Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kalau alam boleh ada dengan sendiri, kenapa Tuhan tak? Kalau Tuhan boleh dengan sendiri, kenapa alam tak boleh ada dengan sendiri? Alam boleh dengan sendiri. Tu jangan ingatlah, kita dah belajar. Dalam sifat wujud pertama sekali, wujud kita makhluk dengan wujud Tuhan tak pernah sama. Wujud kita makhluk kita panggil mungkin wujud. Barang yang harus ada harus tak ada. Boleh ada boleh tak ada. Ada pun Allah Ta'ala itu kita panggil sebagai wajibul wujud. Wajib ada. Bukan barang ada, bukan barang ada. Mesti ada. Bukan sah ada, tak ada. Macam kita ni, asal tak ada. Kemudian ada. Selagi akan datang tak ada pula. Sebenarnya kita ni ada ke tak? Tak ada mana. Benda bila asal tak ada, tiba-tiba bagi ada. Kalau tak ada balik. Mana banyak kali lagi? Ada banyak kali ke tak ada banyak kali? Ada. Maka tak ada lah sebenar kita. Macam satu orang pakar buat silap mata. Ni tak ada burung dalam dia punya lengan baju. Tiba-tiba burung dia buat ada burung. Sebenarnya burung tu ada ke tak ada? Tak ada. Tu silap mata. Dia buat bagi nampak bagi ada. Sebenarnya kita tak ada. Asal. Kemudian diadakan. Nanti tiada. Janganlah mengada-ngada. Sebab kita ni sebab kita ni asal tak? Jangan mengada-ngada. Tak ada. Tetapi kemudian diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah. Sebab ada kepada ada. Ada pun Tuhan. Tidak ada istilah tak ada. Kemudian ada ke tak ada. Dia memang ada. Bila barang ada. Tak boleh tanya siapa buat. Yang boleh tanya buat ni. Yang boleh tanya siapa cipta ni. Barang asal tak ada. Tiba-tiba pergi ada. Saya tak ada. Pergi ada pun orang tanya. Kalau memang ada dah orang tanya.
Dan Tuhan ni memang ada dah. Tiada permulaan bagi adanya. Sebab itulah alam ni kita boleh kata ada pencipta. Ada pun Tuhan nak bagi cipta benda-benda tak ada dah. Kita nak bagi cipta kena ada benda tak ada. Siapa buat dah? Ni duk ada dah nak bagi buat. Nampak saya tak cerdik. Faham tak? Begitu. Tu kalau kita halusi lagi saya tak urang berat sangat nanti kita masuk dalam tasawuf kita mengaji tu. Ni kita ni tuan-tuan. Kita ni buat berapa kita ingat tuan-tuan. Dalam bab mukhalafatu ta'ala hawadis. Kita belajar zat Tuhan dan zat kita tak sama. Zat Tuhan bukan jirim ataupun jisim. Zat kita jirim ataupun jisim. Apa maksud jirim? Ingat ke tak? Ada mula, kena cipta, ambil tempat, boleh dibelah bagi. Pasal apa boleh dibelah bagi? Pasal zat kita ni. Pasal apa yang kita panggil jirim ni? Sebab jirim ni benda yang terbuat daripada atom. Atom. Bukan nama Cina ke apa? Tapi ni bukan atom mana? Atom kan boleh lukis. Atom benda yang paling halus. Hatta kalau kita tengok yang dalam sains dia buat lagu tu, ada nukleus, ada proton, ada apa dia balaman tu ada. Dia tiga lah, apa dia tu? Hak pusing tu. Hak ni teori. Bukan benda nampak. Dia pun teori sahaja. Sebab atom tak boleh tengok. Mikroskop yang paling canggih di dunia pun tak boleh tengok. Apa tu atom? Benda yang paling halus dalam ciptaan. Kita ni dibuat daripada atom. Gabungan halus-halus tu jadi kita. Jadi pen, jadi tasbih, jadi pen ni. Benda apa pun atas makhluk, atas dunia ni yang kata zat makhluk jirim, dia gabungan atom. Berapa-berapa hal benda-hal kat contohnya tu jadi betul. Sebab tu kita boleh dibelah bahagi. Zat tu bukan buat dari atom. Kalau dia buat dari atom, makna kata dia makhluk. Sebab tu dia tak bertempat, dia tak berupa, dia tak mengambil lapang. Dia bukan berbentuk sebab dia bukan buat dari atom. Hak jadi atom ni ambil tempat, boleh belah bahagi, berupa, berbentuk, berketui. Faham ke dalam tu? Macam mana wallahu a'lam. Dalam kitab sifat mukhalafah kita dah selesai. Saya ulang lagi ingat. Sebab itulah kita ni daripada atom kita boleh hancur. Benda paling kecil ialah atom. Tapi sampai hari ni saintis mana pun tak boleh tengok atom ni. Apa dia hakikat atom ni? Kita buat apa tu? Kalau kita tengok dalam alam semesta ni, kalau kita keluar ke bumi jauh sikit sampai dalam keluar ke bumi ni, kita ni kan ada kita punya galaksi. Kalau kita ni bumi ni dalam Bima Sakti, Milky Way. Ada lebih kurang 800 juta galaksi dalam dunia ni. Satu galaksi kita ni aja ada berapa planet lah. Daripada Marikh apa Zuhal apa mana lah bumi. Dia kata, "Ya ke macam ingat satu planet buat." Ada banyak lagi kita dalam kita punya galaksi ni saja. Yang bersusun dalam sistem solar tu itu baru berapa planet? 8 planet, 7 planet. Sebenarnya dalam kita punya Bima Sakti galaksi kita ada ratusan planet lagi, tapi yang kecil-kecil yang tak nampak. Kita bayang berapa banyak galaksi kita. Dalam galaksi kita ni kecil dah. Kita tak ada apa, kita debu je. Yang ada bangsa kemas yang tak ada apa. Apa kita ni kosong. Kalau kita tengok, tuan-tuan buka YouTube tengok, cari macam mana dia tunjuk alam semesta yang besar. Kita ni Allah kecil. Tu pun kemas dalam dah lah. Aku geram tu. Tak ada apa pun. Ni kosong ni. Tak boleh tarik pergi keluar daripada planet kan. Kita akan jumpa ada satu benda nama dia black hole. Lubang hitam. Black hole ni dia asal daripada planet bintang yang mati. Dia mati di lubang. Benda apa pun lalu kat black hole ni, dia akan sedut masuk. Cuma saintis sampai hari ni tak tahu dia sedut di mana. Tak tahu. Hilang. Apa dia lalu pun ni dia sedut masuk. Black hole ni banyak. Tetapi black hole yang paling besar saya tak ingat nama apa dia guna nombor G8567 apa Covid. Panjang kan? Lubang tu yang besar. Besar mana? 40 kali ganda matahari. Matahari ni besar lah. Dia 40 kali ganda. Dikatakan oleh saintis berkajian, nanti seluruh Bima Sakti galaksi ni akan disudut masuk lubang ni. Hilang. Kita akan hilang, hancur masuk dalam tu. Ke mana tempat tu bawa? Wallahu a'lam. Jadi kita memang daripada tak ada, lepas tu ada, nanti sedut balik tak ada. Habis. Ke mana bawa tak? Cuma nanti kaji dalam ni graviti dia sangat tinggi. Sangat tinggi sampai tak apa. Kalau di luar sejam masuk dalam ni, jadi setahun. Lama. Masa tu dia lama kalau tu.
Ini nanti lagi saya cerita sikit je. Anak satu kata, kita daripada tak ada, sekarang ada, nanti tak ada pula. Dia kata syok. Disuruh saya tak ada. Macam pintu rumah kita. Kan, orang ni sibuk dengan benda. Ada, tiada. Kalau dia ada, dia kalaulah ada, nampak lah, oh ada orang di rumah. Kalau tak ada, dia tolak pergi tak ada. Kita lah ni ada. Saat ni tolak pergi tak ada. Tak lama lah, tak isu. Jangan lu tahu. Banyak cerita ni. Dia nak cakap Tuhan akan saya tau. Jangan apa. Tu dia tau. Sudah, itu. Jadi Allah SWT ingatlah, kita ni daripada tiada, selagi akan datang kita tadi. Jadi kehidupan kita hidup atas dunia ni bukan apa-apa, hanya sebuah ilusi fata morgana, sebentar saja. Tak lama lagi, lirik lagu tu, tak lama lagi kita akan berangkat menuju ke alam abadi, alam yang tidak ada penghujung bagi adanya. Habis. Di sana lah kita akan menikmati hidup sebenar. Sekarang bukan sebenar lagi. Sana baru betul. Sana baru betul. Macam mana kehidupan di sana, wallahu a'lam. Tengoklah. Dan dalil atas ada Allah Ta'ala cara-cara diri itu, yakni ada dalil Tuhan ada diri sendiri. Dengan sendiri itu ialah kita fikir, jikalau Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri, bahkan berkehendak kepada yang menjadikan, kalaulah Tuhan tak ada dengan sendirinya, kalaulah Tuhan itu berhajat kepada yang menjadikan dia, jadi ke mana? Nescaya adalah ia baru. Jadi baru dia kita. Sebab baru tu kena cipta. Ini sebab itu zat makhluk. Jirin, apa syarat jirin? Kena cipta. Ada mula. Kalau Tuhan tu ada yang menjadikan dia, dia sama kita, jirin zat dia. Baru. Ada mula. Maka iaitu mustahil. Itu mustahil. Pasal apa? Kerana telah tetap sedianya dengan dalil yang nyata di sana. Sebab dah kita mengajar itu, dalil telah tetap bahawa Tuhan sifat yang tidak sedia. Tak boleh kita terima kalau Tuhan tu baharu cerita. Sebab dia dua je. Kalau tak qidam, baru. Apa maksud qidam? Sedia, tak ada mula. Bila tak ada mula, tak cipta lah. Lawannya, baharu. Kata kita punya hadis, benda yang ada mula, kena cipta. Kalau Tuhan tak bersifat qidam, dia baharu. Kalau dia baharu, sama qidam. Dan itu mustahil lah. Sebab kita dah belajar itu, Tuhan bersifat dengan sifat wal awwalu, dia adalah yang awal. Atau berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia di zat itu, maka dinamakan dia sifat. Yang Allah itu kena kepada sifat. Kalaulah satu lagi, kan kita kata Tuhan tu berdiri dengan sendiri dengan dua makna. Satu tak berhadap pada pencipta, satu lagi dia bukan sifat, dia zat. Betul, dia tak menumpang. Kalaulah Tuhan tak bersifat yang muta'ala binafsi, jadi salah satu pada dua, sama ada dia kena cipta ataupun dia sifat. Sebab dia kena menumpang. Kalau dia bukan zat, bila dia kena menumpang, jadilah dia tu sifat. Sebab sifat dia menumpang. Kalau kena kena sifat, maka dinamakan dia sifat, yakni Allah itu kena kepada sifat. Dan jikalau Allah Ta'ala itu sifat, maka tentulah tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani seperti kudrat iradat yang lain akan datang di situ. Kalau telah Tuhan tu diri sendiri bukan zat, dia sifat sebab dia menumpang, maka macam mana dia nak bersifat dengan sifat lain? Dia sendiri sifat. Sifat adalah tumpang sifat, sifat adalah tumpang zat. Faham? Kalau Tuhan tu sifat, betul macam mana tak ada sifat kudrat iradat sama? Pasal dia pun sifat. Itu dalil kata Tuhan tak menumpang. Dia bukan sifat, dia zat. Itu hujah itu. Orang kata no? Ingat ni, ni zat. Sifat benda yang ada di sini. Nampak ni? Ni zat ni. Ayak ni zat, botol ni zat, tudung ni zat. Benda penumpang di dia kita pergi sifat. Tudung ni warna putih. Putih tu sifat. Penumpang ni botol. Putih tu kali duduk terbang. Dia kena duduk tumpang. Ayak ni. Asal apa? Saya berulang asal manis. Manis tu menumpang di mana? Menumpang di ayak. Sifat mana tu menumpang di ayak? Sebab sifat dia kena menumpang. Kalau Tuhan tu contohnya macam manis, dia suruh sifat. Lepas tu tak mana nak tumpang di manis tu? Dia yang boleh tumpang di ayak. Tak boleh tumpang di sifat. Sifat tak boleh tumpang sifat. Sifat kena tumpang zat. Tak mana pandai hang? Pandai saya duduk di sifat pelihat saya. Wih, mana boleh? Pandai hang duduk di hang lah. Sifat pelihat tu sifat mana boleh pandai dia tumpang sifat? Sifat hang tu, sifat melihat hang tumpang di hang, sifat pandai hang pun tumpang di hang. Sebab sifat kena tumpang di maka tu dari Tuhan sifat yang muta'ala binafsi, dia bukan tumpang macam mana sifat tumpang. Faham tak? Gitu.
Lagi dia kata, dan tidak bersifat pula dengan sifat-sifat ma'nawiyah, kerana kaedah yang tetap bahawasanya sifat tidak boleh menumpang sifat. Itu nanti kita akan jumpa, itu pelik apa sifat ma'ni ma'nawiyah apa dia pula. Nanti belakang boleh jumpa bahasa dia. Apa sifat ma'ni, apa sifat ma'nawiyah. Dulu ngaji lah. Sifat nafsiyah, sifat 20 ni pecah 4 jenis pula. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ni, ada sifat ma'nawiyah. Ustaz, salbiyah tu siapa dia? Mak belakang ustaz lah dah. Itu nama sifat. Dia dengar nama orang. Abang makcik ada, pernah kawan makcik nama salbiyah lah. Kan? Kok kita kena orang sama, ada itu nama sifat. Bukan nama orang. Itu. Maka jika tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah, nescaya tidak menjadi ia akan makhluk ini. Dan makhluk ini pun tidak ada, maka batal kerana makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata-mata kita. Kalaulah Tuhan tu sendiri bukan zat dia sifat, maka sifat tak boleh ditumpang dengan sifat. Maka sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah untuk qudrat iradah apa tak boleh dekat dia sebab dia sifat. Kalau dia tak boleh sifat dengan sifat tu, dia sendiri sifat. Macam mana dia nak buat bumi? Nak buat alam ni kan ada sifat qudrat iradah apa kan? Alam ni ada alam ni? Ada. Jangan kata dia bukan sifat, dia zat yang di diri dia ada sifat-sifat ma'ani ma'nawiyah. Nampak tak? Begitu. Kalau begitu Tuhan tetap bersifat dengan sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah, kerana Tuhan kita itu zat, bukannya sifat. Tuhan itu zat, bukan sifat. Sebab ada lah ajaran yang ajak Tuhan ni bukan zat, dia hanya sebuah sifat karakteristik. Ada ajaran tu. Dan ada ajaran pula yang ajak Tuhan tidak bersifat. Tuhan ada tapi tak bersifat. Ada. Itu ajaran Mu'tazilah. Tu kita dah mengaji. Kita takut kita pegang akidah-akidah yang tak sedap. Kita pegang akidah yang menyimpang daripada ahli sunnah. Mu'tazilah, dia pegang Tuhan tak ada sifat. Tuhan ada zat. Sebab tak. Apa itu dia buat alat? Dia buat dengan zat, tak ada sifat. Zat dia sendiri buat. Tak ada. Memang zat dia buat, tapi dengan si tu akidah ahli sunnah macam apa? Mu'tazilah pegang tak? Tuhan tak ada sifat. Zat. Zat dia sendiri. Dia pegang bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah pegang dengan syurga neraka tak ada. Langit tak ada. Ada akidah. Mu'tazilah dia pegang, dia sebut sikit dah. Mu'tazilah pegang syurga neraka langit tak ada. Nanti hari kiamat baru buat. Kita ahli sunnah jemaah tu pegang kita betul-betul. Kita ahli sunnah jemaah, pegang kita. Macam mana ustaz ahli sunnah jemaah pegang? Ahli sunnah jemaah pegang syurga neraka sudah ada. Sudah ada sekarang. Cuma tak dipercaya lagi. Tu kalau tak mengaji tu pegang gitu. Nanti baru Tuhan buat syurga neraka. Hai, salah. Hai, itu Nabi Adam bilang mana itu? Bukan Nabi Adam dalam syurga itu. Itu baru buat dengan mana pula? Syurga sementara. Ada tak? Mana? Dulu Nabi Adam yang mana? Makna syurga dia buat ke tak? Sebab Tuhan sebut dalam Quran, uiddat lil muttaqin, yang telah kami sedia untuk orang beriman. Bila sebut telah sedia, baru nak buat ke dah buat? Saya telah makan. Makna dia apa? Dah makan lah. Laju lah makan, tak makan lagi. Tadi saya abang ada telur. Tak faham Melayu. Kan, bila sebut telur, kita makan. Telur sedia. Buat tak? Mu'tazilah pegang syurga neraka belum buat. Nanti baru buat. Nampak tu? Sama. Yang kedua, dia pegang pula syurga neraka tidak kekal. Nanti akan hancur. Kita dah ahli sunnah jemaah pegang syurga neraka ke? Kita macam tu. Tak. Macam mana ahli keluarga kita, ahli beradik kita pegang? Siang dia boleh tak ngaji, dia pegang macam mana? Tak payahlah mengajiat ni pening. Ngaji bab semayang puasa sudah lagi selesai. Tu dia. Semayang berpecah dahi. Biar kita selerak lagi macam mana ni, nak menghadap Tuhan. Dia kata semayang sah sudah lah. Kira halal. Dia kira halal. Macam mana kalau haram? Dia kira halal kan Tuhan, kira cincang. Dia selesai lah. Dia kata tak, dengan makhluk boleh kira halal kan Tuhan tak boleh. Tuhan baik kan. Puas. Ni saya tahu tu kat surah Al-Mulk. Kita ni ibarat ayam. Tadi dia sebut. Ni bekas ni sarung. Kita bukan nak ambil bekas ni, kita nak guna ayam. Tapi ayam tak boleh datang bekas. Takkan kita orang seorang yang membayar itu. Ustaz, mana? Ustaz ungah lah. Tak ada harga. Kan? Dia si orang bekas.
Bahkan itu adab lah, tak macam mana. Cuma nak buat main bekas tu. Ayat tadi duduk Melainkan bekas. Kena buat bekas. Jadi badan kita ni bekas. Tapi bukan yang kita sebenar. Dia sebenar ialah seperti ayat ni, ruh yang menumpang dalam badan kita. Selagi akan datang, ruh ni akan keluar pindah. Badan ni akan ditinggalkan jadi makanan ulat. Sebab tu dia tinggal. Kalau kita, kenapa tak bawa sekali di sana? Tak, sebab dia bekas. Bila bekas, tinggal. Kita nak roh kita yang balik. Yang kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itu roh kita balik kepada Allah Ta'ala. Badan tinggal. Jadi makanan ulat apa, dikumpul di tanah jadi bangkai. Jadi cerna boleh hancur. Tinggal tulang-tulang. Lepas tu, bila kita nak balik kepada Allah, yang roh yang nak balik, dia nak balik ke mana? Dia tahu tak jalan-jalan yang nak balik kepada Allah. Langit ni, dia ada jalan-jalannya. Silat jalan tak sampai syurga. Silat jalan tak sampai kepada hadratillah, tak sampai kepada rohani Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mati lah kerana dia tak kenal Tuhan, dia mesti sesat jalan nanti. Dia tak jalan balik. Bila dia tak tahu jalan balik, roh dia tak sampai kepada hadratillah, tak diterima di sisi Rasulullah, muzabzabi bainas samai wal ardi. Roh dia akan terawang-awang di antara langit dan bumi. Kita panggil roh tak tenteram. Bukan sebab tak semayang saja, sebab dia tak kenal Tuhan. Selama dia hidup, dia tak kenal Tuhan. Dia semayang, tapi dia tak tahu siapa dia Allah. Macam mana sifat-sifat Allah. Apa dia yang dikatakan Tuhan, dia tak tahu, dia tak belajar. Semayang tak penting, tapi Tuhan tak belajar. Tok Guru buka kitab, lari balik. Semayang, Tok Guru buka kitab, lari balik. Takut pun Tok Guru tu kepak tak? Semayang tu bagus dah, kenapa kamu tak belajar? Sedangkan Nabi dapat wahyu pertama, Iqra, bacalah, belajar. Bukan sujud dulu, bacalah. Hatta sujud pun kalau tak ada ilmu tak sah. Dia sujud tahu berapa tulang? Tu, 7 tulang. 6 tulang. Tak sah sujud. Sujud ada 7 tulang. Kan? Satu lagi hilang mana? Cecak kan mana? Hilang tulang. Saya hilang Ustaz ada tulang. Tak payahlah hilang. Mana kan? Tak ada ada ni. Kan? Sembahyang kaki angkat ke belakang. Kaki kena sentuh kepok lagi tu. Angkat. Angkat dia buat apa tu? Skipping apa tu? Allah SWT Muhammad. Semayang pertama ilmu tak sah. Macam mana kalau tak kenal Allah Ta'ala? Tuan-tuan tak ada perjalanan kita di dunia ni sah aja. Kalau saya nak buat ibarat perjalanan kita dengan akhirat, kita ni punya kehidupan 6 jam saja. Ulama buat ibarat kehidupan dunia ni 6 jam je. Selepas pada kita mati, perjalanan kita sejauh je mata pandang. Jauh, tak tahu ke mana kita nak pergi. Setiap orang bila mati dia akan masuk lorong lain sendiri. Alam barzakh ni sendiri. Bukan kita masuk dia jumpa ramai dia jalan sekali pegang tangan. Tak. Lorong sendiri jalan. Jalan sampai jumpa balik di padang mahsyar. Kita nak bawa apa dalam perjalanan tu, nak sedia lagu mana, betul tak betul jalan kita bawa ni, jalan laju, jalan cepat, jalan lambat, silap jalan tu semua. Hal tu ditentukan oleh amal ni. Apa kita nak jumpa ke depan? Wallahu a'lam. Kalau ahli-ahli kita yang dah meninggal dunia boleh patah balik cerita, mungkin kita akan lebih sedia. Tapi dia pun tak boleh buat cerita dah. Kalau buat cerita lah, ya Allah. Dia abang ni. Woi, dia oi. Mayang nyok lah kata. Aku mayang berdoa tak lepas aku takut lah kata. Ni kena teruk macam ni. Mayang eh. Kawan tu bangkit-bangkit mayang apa? Kiblat salah. Punya kanak mayang. Tak ada apa lain mayang bukan mayang. Tinggal duduk tak pakai mayang apa. Dia takut. Dia kata Allah leh takut datang ni kena macam-macam siksa lah. Tang tu kena tanya, hak ni kena tanya. Sekecil-kecil benda kena tanya, semua benda kena tanya. Tak ada satu benda terlepas daripada tanya. Kita yang promise. Aku dah ingatkan Tuhan tak kira orang benda kecil-kecil kena tanya. Ni duit ni siapa punya ambil? Hak ni hak bagi harta faraid kena tak kena. Lepas tu hak ni bukan harta, pasal pemerintah ambil mula rumah guna macam harta. Dia tanya habis. La ilah. Kita kata takkan sekecil benda ni Tuhan ingat. Tuhan tahu dan Tuhan tanya semua. Biar kecil tak ada. Dia kata itu Nabi Isa tengok ada orang kena azab dalam kubur 700 tahun kena azab dalam kubur. Dia kata wahai Tuhan, laki-laki ni kena azab dalam kubur jawab datang kenapa? Tuhan kata dulu dia kerja sebagai tukang kumpul kayu api. Ambil upah. Dia ambil kayu api dia ikat-ikat dia tangguh tabur dia buat jalan. Satu hari dia berhenti dia makan apa tak ada benda lekat je lagi dia kepok kayu api tu sikit dia. Okey. Kayu api tu kayu dia, kayu orang. Dia cuma ambil upah. Tolong ambil buat pi, ikat buat pi. Dia guna kayu api tu. Sebab dia guna kayu api tu dia ada 700 tu. Sebab ambil hak orang.
Ada sahabat dia ambil tanah orang. Dia ambil tanah orang sikit segenggam dia ambil. Sebab tu dia dipukul siang malam pagi petang dia pukul sebab ambil hak orang. Oi, banyak benda nak kena tanya weh. Hak dengan kita satu hal. Hak sama-sama kita dengan manusia satu hal. Hak dengan Tuhan pula. Tak tahu dah lepas ke dak tuan. Buku dia kita ni dah memang buku dah tu. Kan? Nak? Mudah-mudahan lah saya dengan tuan-tuan semua Tuhan sian selamat alam kita masuk alam sana. Tak dulu almarhum Allah Rondin kan. Dia pernah buat amalan dan mimpi ayah dia. Mimpi ayah dia. Dia buat amalan selama berapa malam tu. Nak jumpa ayah dia, teringat jumpa ayah dia sebab tanya lah saya ayah dia minyak jadi kecil tak ada jumpa pun. Dia tak ingat. Dia buat amalan untuk dia bagi sampai dia mimpi ayah dia. Bila dia mimpi ayah dia mimpi ayah dia malah baju busur terkoyak dengan muka luka apa semua tuan dia telah bawa. Tuan dia lah. Tuan dia telah bawa ayah dia mai. Saya ayah dia macam dia kata itu waktu ayah dia tak guru. Ayah dia tak guru lah. Saya kata lah tak guru. Silap buat hang dia. Rupanya Allah SWT Muhammad ayah dia dulu buat rumah. Tanah terlebih seinci masuk tanah orang. Gitu tu. Kena bala sampai nanti tak habis lagi. Aduhai. Kan? Macam mana kalau kita lepas dah akhirat. Ya Allah betul ingat guys. Nabi kita ajak dah. Kan? Kalau kita buat silap kena buat apa? Taubat kepada Allah. Kalau kita ambil hak orang kena kembali. Kalau paling kuat tak boleh kembali kena minta halal. Minta halal balik lah aku ambil ni semua. Kalau tidak pakai pergi lah kita. Tu bila orang mati dia sebut apa? Saya wakil bagi pihak si jenazah ni. Kalau ada siapa-siapa hutang, ambil jumpa saya lah, saya selesai. Kalau saya tak selesai, kita kira lah selesai guna nanti kan. Tapi ambil jumpa saya, kesian kat jenazah kan? Dia lekat. Dia jalan dia lekat, dia tak lepas pi, amal dia tak boleh terima. Tambah-tambah orang berhutang tak bayar. Tu begitu. Orang berhutang kalau tak bayar tu teruk. Amal dia tak boleh terima. Tergantung. Sampai dia bayar hutang, baru dia angkat. Nabi kita SAW, Nabi tanya orang kawan tu. Satu orang lelaki tinggal. Nabi kata dia ada hutang tak? Ada hutang. Nabi tak pergi main dengan tuan. Sebab dia tak rasa hutang lah. Oh, hutang yang ramai. Orang kita ada hutang dia berani. Dia nak bayar hilang. Ada hutang tak kuat lagi dia bayar hilang. Hilang. Sebab dia nak bayar memang teruk kan. Orang tak nak bayar kalau teruk saya duit nak pulak balik. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya dan semua jemaah kita mati yang husnul khatimah. Selamat kita di alam barzakh. Saya kata Allah itu. Siapa yang mati dulu, orang lain tolong tahlil untuk dia. Esok kawan ni mati, orang lain pula tolong tahlil untuk dia. Alamak, saya kata bagus sini. Oh tu lawak lah bro. Tu sini kan. Bagus lah. Takkan cerita dia mati nak elok kan? Ustaz ni cerita dia mati tahu-tahu dia kata ingat lah kita akan mati. Loh, betul. Ustaz kena tajuk ni. Ustaz tu berseram. Siapa dia ni? Biasa mati dia kot. Tu sudah. Maka tetaplah zat Tuhan itu ada cara diri. Tetaplah kita beriman Tuhan bersifat Qiyamu ta'ala binafsih. Itulah pengakuan yang betul, yang sama dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nas antumul fuqara